10 saat masuk rotan yang keempat dah pitam dah saya. Saya ingat hari tu saya dah mati dah. Boleh dikatakan kalau nak mati pun boleh jadilah. Ada potensi boleh membawa maut rotan ni. Jadi pitam pun disambung juga rotan? Pitam ada orang yang pensan. Dia akan letak spirit untuk sedarkan balik orang tu, dia pukul lagi. Masa tu boleh dikatakan saya tengah popular. Duit banyak, kawan banyak. Kawan pula terdiri daripada macam-macam golongan. Dan saya pilih jalan yang hitam lah. Banyak kawan kawan ustaz. Orang tabligh ajak keluar tak nak. Saya tolak. Orang ajak pergi masjid, saya tolak. Orang ajak pergi belajar mengaji, saya tolak. Orang ajak pergi diskusi, saya pergi. Macam tu. Sehingga bila kita dah terlalu seronok di dalam dunia kehitaman ni, kita susah nak tinggal. Sebab kita seronok kan. Siapa nak tinggal benda yang kita tengah seronok? Contohnya kita tengok wayang gambar lah. Cerita Hindustan, Kabi Kushi Kabi Gam. Kan? Tengah sedih-sedih, orang kata dah lah tutup TV. Nak tak kita tutup TV? Hindustan nangis Nangis. Dia macam itulah contoh dia. Kita tengah seronok, orang ajak pergi nak tinggalkan benda seronok tu memang susah. Sehinggalah saya masuk penjara, Ustaz. 8 tahun saya kena duduk dalam penjara. Itu dalam baru istighfar baru nangis. Baru turning point dia datang situ. Tapi masa tu saya menyesal dah tak berguna dah. Walaupun saya merayu dengan pegawai penjara, saya merayu dengan hakim, saya merayu dengan polis untuk minta lepas lah. Nak kau tim sana, nak kau tim sini, tapi tak boleh, Ustaz. Kita ni sebagai manusia kadang-kadang sampai satu tahap tu kita ni seorang yang daif, tak boleh buat apa-apa. Walaupun ada duit sekalipun, walaupun kawan ramai sekalipun, walaupun masa tu kita gagah main angkat besi ke, makan besi ke, bila Allah kata kun fayakun, dia akan jadi, dan itu yang terjadi pada saya. Sehingga saya masuk dalam penjara selama hampir 6 tahun lah keseluruhannya. Hukuman dia 8 tahun. Dan tak cukup dengan tu, Ustaz. 10 sebatan saya terima. Allahu Akbar. Inilah di antara nak nolong kalau di antara apabila kita lupa ni, apabila kita lupa nak berhijrah. Orang dah ajak. Dan yang paling sedih sekali anak saya masa tu, yang seorang dah remaja, dia belasan tahun, yang kedua pun belasan tahun, yang ketiga ni baru umur 3 tahun, nak diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab tak ada orang nak jaga, ayah dia tak ada, ayah dia nak masuk penjara ni. Dalam maknanya ekonomi pun terjejas waktu itu. Allahu Akbar. Dia bukan kerana ekonomi sangat masa tu, kerana perangai. Perangai. Education. Bila kita terlibat dengan dadah, banyak benda buruk yang kita akan buat. Dan itulah salah satu musibah yang rasanya banyak lagi yang saya akan cerita, musibah-musibah yang saya dah alami sepanjang saya duduk dalam tahanan, di mana kita berjumpa dengan macam-macam orang, tidur dalam keadaan daif, tidur atas simen. Mana boleh sebut kerosakan ni dan juga pendidikan, education ni, maknanya kita ni tak alert dengan ilmu. Yang sebenarnya di keliling kita ada ilmu. Itulah. Kadang-kadang orang buat majlis macam ni, kita pergi tempat lain kan. Allahu Akbar. Jadi maknanya di dalam tu dapat banyak perkara yang manfaat terhadap kehidupan. Di masa tu bila Allah campakkan saya dalam penjara ni, saya rasa macam Allah dibenci sangat dengan saya, Ustaz, masa tu. Dia sebab ada satu ayat ni yang saya pernah dengar daripada tafsir, daripada ustaz-ustaz mengajar ni, apabila kita mati, Allah akan tanah akan bercakap dengan kita kan. Engkau lah manusia yang aku paling benci sekali. Betul? Kena tanya Nasir Billah Khan ni. Yang tanah kubur. Dia lebih arif lah. Saya pernah terdengar lah tafsir orang mengajar, dia kata apabila orang yang jahil masuk dalam kubur, kubur akan himpit kita sehingga berceragah tulang rusuk. Dan dia akan berkata kepada kita, engkau lah yang paling kubenci. Saya rasa seolah-olah diri saya masa tu. Yang tanah benci sehingga dia campakkan saya ke satu lembah yang sangat hina. Dan daripada situlah mula turning point, saya rasa saya perlu berubah. Saya anggap apabila dah masuk penjara ni, kehidupan saya selama 20 tahun saya jadi penyanyi gagal. Saya rasa gagal segala-galanya. Gagal menjadi seorang bapa, gagal menjadi seorang penyanyi, gagal menjadi seorang manusia, dan gagal menjadi seorang muslim. Daripada situ. Yang asalnya siapa yang bagi semangat sebenarnya untuk hijrah tu? Dia sebenarnya benda tu datang sendirilah apabila saya dah kena tangkap dan masuk dalam penjara. Dalam penjara ni kehidupan dia susah. Sebab kita biasa senang kan duduk atas sofa. Dalam penjara tak ada sofa ni. Kalau ada sofa pun tak ada tilam, Ustaz. Tapi di dalam ada pembangunan rohani Dan dari dalam tu memang dia pendidikan rohani lah. Dia penjara ni, dia punya konsep dia lebih kurang sekolah pondok. Bagi orang Muslim, dia punya pembelajaran dia macam sekolah pondok lah jadual dia. Dia ambil daripada sekolah pondok. Dan bagi orang yang bukan Muslim, dia pendidikan moral. Dia lebih kepada moral, lebih pada kebaikan. Daripada situlah saya mula berfikir bahawa saya adalah seorang yang rugi sebelum ini. Share sikit kalau ada zikir harian yang dia selalunya saya amalkan. Apa yang saya amalkan dalam penjara, saya amalkan di luar lah. Dalam penjara ni seawal 4 pagi kita dah kena bangun.
Sebab bilik air dia satu, Ustaz. Macam orang nak hafal Quran pula ya, pukul 4 pagi. Akbar. Pukul 4 pagi dah kena bangun. Sebab sembahyang subuh tu wajib. Dia sembahyang subuh berjemaah wajib. Dia akan ronda. Setiap bilik dia akan ronda. Mana yang tak sembahyang macam tadi lah, dia akan hukum kena jemur panas, kena pikul kayu tengah panas, kena pakai underwear tengah panas. Ya. Ya. Tapi tak ada perempuan lah, penjadi lelaki. Lepas tu pukul 4 pagi ni nak bangun nak kejar bilik air ni. Dia satu bilik kongsi sampai 20 orang. 30 orang. Kalau kena time raya banyak operasi, betul tak? Time raya ramai orang dalam penjara. Jangan kata dalam penjara tak ada orang. Memang punjang ni muka dia garang ke apa? Macam-macam golongan. Ada yang garang. Dah bukan kata semua Melayu. Ada Cina, ada India, sekali satu bilik. Iban, orang asli pun ada. Masa kena sebat tu boleh ke kita cakap sekejap? Boleh, tapi dia tak layan. Betul lah, dia sebat juga. Dia lagi kuat dia bedal. Lagi kita cakap lagi kuat dia bedal. Satu pukulan badan kita boleh koyak, punggung kita boleh koyak. Dia bukan setakat pukul saja rotan ni. Dia bukan macam rotan sekolah, tak. Dia rotan tu, rotan adalah buluh yang padu. Di dalam dia bukan kosong. Kan dia padat. Dan sebesar kayu snooker. Dia punya rotan dia tu. Masya Allah. Dan orang yang rotan badan besar lagi pada ustaz ni. Ya. Kalau ke ustaz ni kira dah besar dah kan. 2 kali ganda lagi. Yang kerja penjara ni yang merotan orang ni semua badan besar-besar. Macam Ali Gusti. Dan kekuatan rotan dia tu boleh dikatakan sampai beratus pound lah. Sehingga 200-300 pound dia punya pukulan. Dan bila dia pukul, dia akan siat kulit kita dan dia akan terbelah. Itu rotan yang pertama. Bayangkan kalau 10 rotan. Macam saya terima 10 rotan. Dia akan rotan di tempat yang sama, Ustaz. Ui. Bukannya satu kat betis, satu kat peha, satu kat belakang, satu kat atas dahi, tak. Tempat sama? Tempat yang sama. Dia satu je apa dia punya. Geram pula saya dengar. Mana boleh tempat yang sama? Dia punya parut dia tu. Sesilah aku rotan. Di situ je parut dia. Tempat lain tak ada. Dan parut dia tu akan gelembung macam kita kena air panas, Ustaz. Saya nak tunjuk sini pun sebab aurat. Kalau tak, saya boleh tunjuk kan. Dia sebab dia aurat tak boleh tunjuk. Saya cerita je lah. Bila dia pukul satu, dia akan terkoyak dan darah akan keluar lah. Dan dalam masa 10 saat, rotan yang kedua akan sampai. 10 saat aja. Daripada satu rotan ke satu rotan, saya nak bergerak. Kita tak boleh cakap sakit sekejap. Saya nak cakap lah ni. Dia akan ikat tangan kita, kaki kita, badan kita dia ikat dan dia akan pegang lagi. Beberapa orang akan pegang badan kita. Tampak seorak benang. Kita telanjang masa tu. Dah tak malu, dah telanjang sebab kita takut. Macam tu juga kita di Padang Mahsyar besok. Ada orang tanya dan isteri Rasulullah pernah tanya kan. Dia kata tak malu ke kita telanjang? Bila kita dalam keadaan takut, kita dah tak malu telanjang dah. Kita duk fikir ni apa akan jadi pada kita kan. Dia akan pukul, dia akan kira sebatan pertama, dia kata. Rotan satu. Dia angkat rotan dah bunyi dah sup. Bila kita tahan tunggu mana rotan ni rupanya tak sampai, dia tahu kita duk standby. Masa kita leka dia akan sebat. Cam ke jam rotan tu? Tak cam, dia tak bagi saya. Sebab dia takut kita dendam. Kalau cam bagi tahu tunjuk saya siapa orang ni. Boleh juga. Ustaz nak kena rotan nak sparring ke apa? Rotan dia boleh. 10 saat masuk rotan yang keempat dah pitam dah saya. Saya ingat hari tu saya dah mati dah. Boleh dikatakan kalau nak mati pun boleh jadilah. Ada potensi boleh membawa maut rotan ni. Jadi pitam pun dia sambung juga rotan? Pitam ada orang yang pensan. Dia akan letak spirit untuk sedarkan balik orang tu, dia pukul lagi. Kenapa disedarkan pula? Ada orang yang pensan, kena 2-3 rotan dia pensan. Rasa macam kena rotan ni. Dia akan letak spirit kan yang orang pakai kat hospital tu, kita sedar balik dia akan pukul lagi. Dan maksimum sekali rotan 20 sebatan. Yang paling maksimum. Baru-baru ni kita tengok dalam TV kan. Mau mati kalau 20 tu. Yang kes rogol, dia kena 60 sebatan. Maknanya 3 set dia akan panggil. 20, 20, 20. Saya 10. Yang 20 sebatan ni, kulit punggung dia akan jatuh, isi dia akan jatuh. Astagfirullah. Dan dia akan berlubang. Itu baru hukuman dunia, saudara-saudari Cikebung. Bang, bergetar saya dengar takut ya Allah. Ini yang saya takut sekarang. Itu yang saya berubah, Ustaz. Saya tak nak lagi kena rotan dalam kubur, tak sembahyang satu waktu, kena bedal sehingga 70 hasta tenggelam dalam tanah. Bayangkan rotan yang dunia pun saya dah tak sanggup, sehingga kita rasa nak mati, bergetar badan kita menahannya. 10 sebatan. Bila dia buka tali, masa selepas habis 10 tu, badan saya dah lembik, dah jatuh. Dan dalam penjara tak ada orang tolong. Kita merangkak keluar sendiri. Tak ada ubat. Baik dengan sendiri. Macam orang letak kepala lembu dekat pokok mangga tu kan, dia kering macam tu. Tak ada ubat, tak ada orang tolong.